Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1190. Antara paparan utama. Pakatan Harapan menang besar jika Muafakat Nasional pecah. Penjawat awam bukan macam politikus korup. Najib gagal lagi, bukti baharu ditolak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semakin hampir negara kepada pembubaran Parlimen, semakin gabra nampaknya pemimpin PAS. Lalu mereka merindui Muafakat Nasional yang sudah mereka gantung tak bertali ketika pilihan raya negeri Melaka dan Johor. Kononnya Muafakat Nasional itu merupakan wadah penyatuan ummah yang dimeterai di dalam piagamnya berteraskan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Muafakat Nasional adalah sebuah bahtera penyatuan ummah yang besar di negara ini yang sekiranya dilestarikan atas teras Islam berpotensi membina sebuah peradaban Islam di masa hadapan. Sebagai bahtera yang besar, ia menjadi arus perdana menarik wadah-wadah yang lebih kecil untuk bersama-sama dengan Muafakat Nasional. Seharusnya bahtera besar ini dipelihara dan tidak dilemahkan dengan tindakan-tindakan yang disengajakan atau tidak disengajakan. Kata ahli jawatankuasa PAS Pusat Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki pada 12 Ogos lalu. Beliau berpendapat keputusan di negeri Melaka dan Johor boleh berpihak kepada Pakatan Harapan jika pengundi atas pagar yang mengundi mereka pada pilihan raya umum ke-14 lalu keluar mengundi. Di dalam pilihan raya umum ke-15 yang akan berlaku pada bila-bila masa dari sekarang, risiko untuk Pakatan Harapan menang sekali lagi adalah tinggi, ujarnya. Menurut Zuhdi, parti-parti Melayu yang berpecah kepada Gabungan Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Gerakan Tanah Air secara langsung akan menyebabkan undi pengundi-pengundi Melayu turut berpecah. Jika di dalam pilihan raya umum ke-14, perpecahan undi berlaku kerana ada gabungan BN dan gagasan sahaja, dengan wujudnya 3 gabungan BN, PN dan GTA kali ini, risiko untuk PH menang pasti lebih tinggi. Oleh sebab itu, Muafakat Nasional dilihat boleh menjadi penyelamat iaitu sekurang-kurangnya boleh menafikan peluang untuk PH menang, katanya. Usaha untuk menghalang PH menang, kata Zuhdi, tetap wajib diusahakan. Beliau merujuk kepada 27 kerusi yang sangat berisiko untuk jatuh ke tangan PH sekiranya UMNO dan PAS bertembung. Di dalam PRU ke-14, 20 daripada 27 kerusi ini terlepas ke tangan PH sehingga PH menguasai kerajaan selepas pilihan raya tersebut. Manakala 7 daripada 27 kerusi tersebut sangat berisiko untuk jatuh ke tangan PH kali ini disebabkan PH kalah tersangat tipis di dalam PRU ke-14 yang lalu. Mahu tidak mahu, UMNO dan PAS tidak boleh bertembung di kerusi-kerusi itu, jelasnya. Zuhdi mencadangkan agar UMNO dan PAS kembali ke meja perundingan untuk memastikan kedua-dua parti tidak bertembung satu sama lain. Malah adalah terlebih baik di kursi-kursi Muafakat Nasional ini, kedua-dua parti UMNO dan PAS boleh membentuk jentera bersama supaya calon mereka boleh menang selesa. Diyakini cadangan mewartakan 27 kerusi sebagai kursi Muafakat Nasional boleh dipersetujui oleh parti-parti komponen BN dan parti-parti komponen PN yang lain. Sebaliknya, ia pasti akan menjadi mimpi ngeri kepada PH disebabkan peluang untuk mereka menang di kursi-kursi itu menjadi malap. Menjelang 3 tahun penubuhan Muafakat Nasional, pastinya ummah merasa lega sekiranya 27 kerusi ini dapat diselamatkan dan seterusnya PH akan gagal untuk menguasai Malaysia sekali lagi, tegasnya. Pada hari yang sama, Naib Presiden PAS, Datuk Idris Ahmad turut menyuarakan nada yang sama. Sekiranya parti politik Melayu Islam terus berpecah, mereka akan kembali menjadi pembangkang, kata Idris. Beliau menegur penyokongnya supaya jangan terhantuk baru tengadah kerana ketika itu tidak bermakna lagi kerana nasi sudah menjadi bubur disebabkan sentimen ketika ini sesama parti Melayu Islam marah kepada satu sama lain. Jangan kita mati nanti anak cucu kita kencing atas kubur. Datukku memang tak guna punya orang, berjuang kerana kepentingan perut. Nak bergaduh hingga kami jadi macam ini. 22 bulan tak serik lagi ke? Allah Ta'ala masih sayang kepada kita, nasihatnya. Seperti dipetik Harakah Daily. Menurut Idris, berpolitik adalah hubungan dengan Allah dan sesama manusia demi mencapai tuntutan yang telah ditetapkan Islam. Menurut beliau, PAS bersungguh-sungguh dalam agenda penyatuan ummah untuk pastikan Islam didaulatkan. Agenda tersebut, kata Idris, memelihara masyarakat seluruhnya, termasuk bukan Melayu yang minoriti, tetapi keadaan menjadi sebaliknya apabila orang Islam diperintah oleh minoriti bukan Islam.
Allah Ta'ala telah beri amaran, Allah Ta'ala telah bayar kepada kita PRU14 bagaimana kita lihat orang Islam yang 65% dikuasai oleh 35% pada waktu itu. Pasal apa berlaku begini? Kerana kita tidak bersatu, tegasnya. Beliau menjelaskan bahawa apabila pilihan raya tidak disertai oleh orang-orang yang baik, maka golongan jahat akan memenangi dan menguasai lalu mengetuai kehidupan semua pihak. Maksud Idris, 35% itu ialah ahli parlimen DAP dalam Pakatan Harapan. Adakah beliau menuduh bahawa ahli parlimen DAP ini golongan jahat yang menguasai umat Islam ketika itu? Sedangkan dalam 22 bulan pentadbiran Pakatan Harapan itu, terbongkar pelbagai kebejatan yang mencemarkan kesucian Islam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, segala usaha Pakatan Harapan untuk menyelamatkan negara daripada penyakit rasuah yang sistemik telah dikhianati atas sentimen perkauman dan agama sempit menerusi langkah Sheraton, kata Naib Presiden Amanah Datuk Seri Mujahid Yusof. Beliau menawarkan konsep rahmatan lil alamin yang realistik selari dengan 17 matlamat pembangunan mampan. Tegas Mujahid, bila langkah syaitan datang, cita-cita besar itu terbantut. Kalaulah tidak kerana Sheraton Move, kita sudah pergi jauh. Memperkenalkan idea Malaysia ini dilihat sangat ke depan dalam konteks melawan keganasan, dalam konteks membina masyarakat majmuk yang efektif. Sebaliknya, penyatuan ummah hanyalah mimpi ngeri apabila diperjuangkan oleh PAS bersama undang-undang zalim seperti undang-undang kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2012 atau SOSMA. Melihat daripada sudut pengakuran PAS kepada SOSMA, tidak nampak bagaimana muafakat nasional itu yang kononnya wadah penyatuan ummah boleh disebut sebagai berteraskan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Benar Allah Ta'ala telah beri amaran, tetapi adakah tindakan pemimpin PAS bersekongkol dalam langkah Sheraton itu menunjukkan bahawa mereka telah menghayati dan menginsafinya? Hakikatnya muafakat nasional tidak mendapat keberkatan, sebab itu ia sudah lama pecah. Kalian fikir-fikirkanlah. Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil berkata Perdana Menteri tidak ada hak untuk mengarahkan pegawai kerajaan pertahankan kerajaan yang korup. Menurut beliau, penjawat awam juga mempunyai hak untuk menyuarakan pandangan masing-masing. Jika kamu gagal, pegawai juga berhak mengkritik. Jangan jadikan rakyat sebagai perisai kegagalan kamu sebagai Perdana Menteri. Beliau mengulas kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang berkata penjawat awam wajar mempertahankan kerajaan daripada pelbagai dakwaan dan fitnah kononnya pentadbirannya gagal. Menurut Ismail Sabri, kerajaan pimpinannya adalah kerajaan bersama yang menekankan konsep keluarga Malaysia. Kaki tangan awam katanya perlu turut membantunya ke arah kejayaan negara dengan melihat beliau sebagai ketua kerajaan dan bukannya mempertahankan parti politik. Beliau berkata pencapaian cemerlang keluaran dalam negara kasar KDNK yang merekodkan pertumbuhan 8.9% pada suku kedua tahun ini merupakan antara kejayaan kerajaan sekarang. Katanya kerajaan telah mewujudkan 400,000 pekerjaan dan prestasi nilai dagangan kini melepasi 2 trilion ringgit. Apabila tuan-puan mempertahankan kerajaan, tuan-puan tidak berpolitik. Jangan lihat saya sebagai pemimpin politik tetapi sebagai ketua kerajaan dan tuan-puanlah anggota kerajaan. Kerajaan ini adalah kerajaan bersama. Sebab itu saya perkenalkan konsep keluarga Malaysia sebab saya nak kita bersama anggap kerajaan ini sebagai satu keluarga. Katanya pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM hari ini lapor bernama. Perjumpaan tersebut turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Muhammad dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Ismail Sabri berkata beliau mahu penjawat awam bekerja sebagai satu keluarga. Saya tak mahu isu lama bekerja dalam keadaan silo. Kita mesti bekerjasama, kita ada tanggungjawab bersama. Tak boleh bergerak secara silo lagi tetapi mesti bekerja secara keluarga kerana cara silo sebenarnya akan menyebabkan kegagalan kepada sesuatu tindakan atau perancangan, katanya. Beliau juga mahu penjawat awam mengurangkan kerenah birokrasi terhadap pelabur memandangkan ia sering dibangkitkan kumpulan tersebut ketika beliau mengadakan lawatan keluar negara. Tindakan ini bagi membolehkan ekonomi negara bertambah baik. Banyak kementerian terbabit dalam perkara sama dan akhirnya menyebabkan kelewatan. Bagi pelabur peniaga, masa adalah sangat penting. Lewat kelulusan akan menyebabkan kerugian kepada mereka. Beliau juga mengumumkan bahawa kerajaan sudah bersetuju mewujudkan unit tanda pagar My Mudah bagi menangani isu birokrasi. Unit ini akan ditubuhkan di semua kementerian dan agensi persekutuan, kerajaan negeri serta pihak berkuasa tempatan PBT bagi memudahkan urusan perniagaan di seluruh negara, katanya.
Mengenai kerjasama dengan pembangkang menerusi Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik, Ismail Sabri berkata ia membolehkan kerajaan menumpukan kepada perkara besar seperti kestabilan politik dan pemulihan ekonomi negara. Dari sudut ekonomi, kita sudah berjaya. RUU anti lompat parti juga sudah lulus 100% oleh ahli Dewan dan kita akan memperkenalkan RUU Undang Pendanaan Politik, tegasnya. Betulkah Malaysia sudah berjaya dari sudut ekonomi? Menurut data daripada Jabatan Statistik Malaysia DOSM, inflasi Malaysia pada keseluruhannya meningkat kepada 3.4%. Indeks makanan juga meningkat 6.1% dan kekal sebagai penyumbang utama kepada kenaikan inflasi pada bulan Jun 2022. Inflasi bagi tempoh Januari hingga Jun 2022 meningkat 2.5% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Maknanya inflasi terus memanjat jika dibandingkan dengan zaman Pakatan Harapan pada 2019 iaitu 0.66%. Ketika era Pakatan Harapan, harga ayam standard pada September 2019 ialah antara RM6.50 hingga RM6.95 sekilogram. Hari ini harga siling ayam ialah RM9.40 sekilogram. Entah di mana yang dikatakan kita sudah berjaya daripada sudut ekonomi itu. Justru janganlah meminta penjawat awam membohongi diri sendiri bahawa keadaan hidup mereka sudah bertambah baik. Berdasarkan konsep neutrality of the public service atau perkhidmatan awam yang bebas dan tidak memihak, tanggungjawab mereka ialah melaksanakan dasar kerajaan yang ada sekarang, tidak lebih daripada itu. Penjawat awam bukan macai kerajaan, jauh sekali mereka harus mempertahankan kerajaan jika sekiranya ia korup. Mahkamah Persekutuan hari ini sebulat suara menolak permohonan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak untuk memasukkan bukti baharu dalam kes rasuah SRC International berjumlah RM42 juta. Antaranya ialah berkaitan kedudukan Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali iaitu Hakim bicara kes penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetuai panel 5 hakim ketika membaca penghakiman ringkasnya menyatakan bukti baharu yang dimohon tidak relevan dengan rayuan tersebut. Mahkamah Persekutuan memutuskan Najib gagal menunjukkan hakim perbicaraan Muhammad Nazlan mempunyai konflik kepentingan. Berikutan keputusan mahkamah yang menolak permohonan Najib itu, Peguam Belia Hisham Tepotiek memohon penangguhan terhadap pendengaran permohonan utama kes rasuah dana bekas anak syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB itu. Hari ini merupakan hari kedua pendengaran permohonan utama Najib iaitu bagi mengenepikan sabitan dan hukuman terhadapnya. Anggota panel lain terdiri daripada Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Pin Nalini, Datuk Mary Lin Tiam Suan dan Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Diah. Sebelum ini, Mahkamah Rayuan telah mengekalkan sabitan salah dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta oleh Muhammad Nazlan terhadap bekas Perdana Menteri itu pada 28 Julai 2020. Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan dipengusikan Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersama-sama Datuk Hazanah Mihad dan Datuk Wazir Alam Maidin Mira membuat keputusan itu dengan sebulat suara pada 8 Disember tahun lalu. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Sindabaram berkata permohonan Najib mengemukakan bukti baharu hanyalah taktik melengahkan kes. Beliau berpendapat bukti yang ingin dikemukakan Najib itu boleh didapati semasa perbicaraan dan tidak relevan dengan rayuan di hadapan Mahkamah Persekutuan. Selain itu, tiada bukti konflik kepentingan di pihak Hakim Nazlan pada perbicaraan SRC seperti yang didakwa oleh pemohon. Pemohon telah membuat dakwaan berniat jahat dan sembrono terhadap hakim itu yang tidak dapat membela dirinya secara peribadi daripada kesemua dakwaan palsu ini, katanya lapor media. Beliau berhujah membantah usul Najib untuk mengemukakan bukti baharu dalam kes SRC International supaya ia akan dibicarakan semula di hadapan hakim lain. Menurut Sindabaram, permohonan Najib adalah berdasarkan apa yang didakwa dimaklumkan oleh beberapa individu tertentu kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Justru Mahkamah Persekutuan harus menolaknya kerana afidavit sokongan Ahli Parlimen Pekan itu adalah berdasarkan keterangan dengar cakap atau hearsay. Afidavit Najib menunjukkan bahawa individu terbabit tidak memberitahu beliau secara peribadi apa yang mereka maklum kepada SPRM. Kenyataan mereka adalah semata-mata dengar cakap. Permohonan itu bukanlah bagi mengemukakan bukti baharu, sebaliknya satu ekspedisi untuk memancing maklumat mengenai dakwaan konflik kepentingan di pihak Hakim Nazlan, kata Sindabaram.
Nampaknya terhalang lagi cubaan Najib untuk melengahkan perbicaraan jika hujah timbalan pendakwa raya itu benar bagi kes SRC International hari ini. Dari mana asalnya wang sebanyak 42 juta ringgit yang dibelanjakan oleh Najib itu? Jika kita undur sedikit ke belakang, Hakim Abdul Karim dalam pernyataan keputusan Mahkamah Rayuan pada 8 Disember itu berkata, kelakuan perayu boleh menunjukkan hanya satu perkara, iaitu sebaik saja dana itu telah diperoleh SRC International yang perayu mempunyai kawalan penuh, beliau bebas menggunakannya untuk kepentingan peribadi. Ini ditunjukkan melalui pengaliran 42 juta ringgit daripada SRC International ke dalam akaun peribadinya. Ini bukanlah sesuatu yang boleh dikatakan telah dilakukan demi kepentingan negara. Tiada kepentingan negara di sini, cuma memalukan negara, katanya. Semoga kesipuan negara ini segera berakhir agar pembayar cukai dan rakyat mendapat keadilan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azmi Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.